Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Dan pastinya hari ini anda kembali menemui kami pada siaran 19 Januari 2023. Saya Hazrina Kasim bersama dengan Nas hari ini untuk sama-sama kami bawakan 1 jam ini perkongsian yang pastinya kita ada pelbagai topik yang nak dibincangkan, Nas. Dan topik-topiknya yang menarik ya. Assalamualaikum semua para penonton kita di MHI ini. Kita akan bercerita tentang pernahkah anda terjerat dengan perangkap cinta? Kita nak mengalu-alukan penonton-penonton sekalian untuk berkongsi pendapat bersama kita di media Facebook dan juga anda juga boleh telefon kami di talian kami 7726-1603. Pernahkah anda terkena? Rina nak tanya, pernahkah anda dilamar oleh seorang putera Nigeria? Putera Nigeria tak pernah lah. Tak pernah lagi ya? Atau mungkin usahawan yang kaya yang tiba-tiba datang, awak nak kaya bersama dengan saya, laburlah bersama saya. Tapi saya percaya ini juga pengalaman ramai dalam kalangan kita. Dapat mesej ataupun DM daripada Instagram tu pernah. Tapi terpulang kepada kita sama ada kita nak membalas atau nak melayannya. Kita kadang-kadang kita dah tahu dah ni semua scammer. Yelah, tapi bila tercampur dengan perasaan hati. Tengok pula gambar cinta. Handsome kan. Dalam handsome ala-ala Korea ke ala-ala Arab yang tinggi-tinggi handsome ni kan. Lepas tu tunjuk pula kemewahan yang ada. Siapa tak terpedaya? Terpedaya. Bayangkan rakyat Malaysia kehilangan 25 juta ringgit akibat love scam dari Jun 2021 hingga Jun 2022. Dan dijangkakan tahun ini akan lebih tinggi kehilangan atau kerugiannya. Macam mana begitu? Dan sebenarnya ini bukan satu situasi baru. Ia berlaku secara global. Betul. Yang pastinya juga kita nak tahu hari ini kupasan perbincangan nak menyentuh bagaimana sebenarnya kita bukan saja saya kira sebagai seorang wanita bujang tetapi ramai juga dalam kalangan remaja sendiri yang terjerat dengan love scam ini. Apa yang anda perlu tahu untuk perbatas diri anda sendiri daripada menjadi mangsa yang terjerat dalam cinta mereka ini. Ini yang akan kami bawakan bersama dengan tetamu istimewa kita sekejap saja lagi. Betul, terutamanya kepada anda yang berumur ya, kerana kebanyakan mangsa-mangsanya adalah warga emas. Jadi kepada penonton-penonton kita yang mempunyai ibu bapa yang suka menghabiskan masa di media sosial, kita mesti pantau-pantau dan kita tahu apakah bendera merahnya, apakah red flagnya di sini ya. Okey, baik. Itu topik yang akan kita bawakan sekejap saja lagi. Tetapi ini kita nak lihat dulu keadaan cuaca kita di seluruh negara. Pada pagi ini kami berikan sedikit ramalan kepada anda. Walaupun matahari bersinar pagi ini, alhamdulillah ya. Nampak macam awak perasan tak di kawasan utara, di Kanga, di Alostar 23 darjah. Ini sejuk saja. Kalau anda menggunakan penghawa dingin 23 darjah, anda tahulah betapa sejuknya. Rupanya di kawasan utara dan juga pantai timur 24 darjah. Di utara di Ipoh juga cuacanya sejuk pagi ini. Bila menyentuh tentang keadaan cuaca yang sejuk ini, kita juga nak kongsikanlah untuk penonton MHI pagi ini, cuaca yang dingin dan sejuk ini dirasai oleh penduduk yang berada di Sik Kedah. Jadi tak sangka international, lepas tu tiba-tiba sejuk. Biasalah orang Kedah. Sambil saya cuba nak mengatasi macam mana saya nak tutup benda ni, apa kata kita saksikan bingkisan kita, cuaca yang nyaman suasananya di Sik Kedah. Jom kita saksikan. Suhu sejuk melanda daerah Sik Kedah ketika ini seolah-olah berada di Cameron Highland. Suhu 18 hingga 20 darjah Celsius di beberapa kawasan di daerah ini menyebabkan penduduk terpaksa mengenakan pakaian tebal untuk mengurangkan rasa sejuk. Muhammad Wahab, 37 tahun yang menternak lembu berkata aktiviti hariannya berubah tidak seperti sebelum ini di mana dia terpaksa keluar lewat sedikit untuk ke kandang kerana tidak tahan dengan suhu dingin itu. Dia yang tinggal di kampung Lubuk Tualang berkata terpaksa memakai baju tebal yang sebelum ini hanya dipakai ketika mengunjungi Cameron Highland atau Genting Highland. Jadi bila kita bangun pagi, kalau kita hari ada waktu ketika macam kata blok-blok sekolah ni, kalau nak mandi bila tekuh tu kata jadi sejuk sampai tulang. Lepas tu ditanya abah buh ketuk kan dalam sekolah ni, kata tak ada kerja, kata abah nak buh ketuk siapa kata sejuk. Kata sungguh, kata sejuk. Gigi pegang kita nak ambil sembahyang. Sejuk sungguh. Sejuk sungguh, memang sejuk sungguh kata. Memang itu tengah kabus makan ni pokok bukit tu pun kita nak buat putih. Jadi tak nak lino bukit tu. Lagi sekolah tu pun. Jadi
Emo duk tepuh muka tu kita tak apa. Jadi sejuk basah muka. Kalau hak naik motor lah basah. Okey kita naik kereta tak apalah. Buka weapon jadi nak beri hilang kabuh di jerami, buka ekor tu pun jadi debu di jerami tu lama nak hilang pasal pada jadi sejuk tu sangat di luar. Seorang lagi penduduk, Karnasia Abdul Rahman, berkata dia terpaksa memakai pakaian lebih tebal berbanding biasa untuk pergi menunaikan solat subuh di masjid bersama suaminya dengan menaiki motosikal. Menurut suri rumah ini, dia akan mengenakan pakaian tebal sehingga jam 11 pagi dan selepas itu baru suhu akan kembali normal. Macam tu lah kemarin ni. Sejuk sungguh kemarin. Tak tahu deh. Sampai kepala lah. Pergi masjid kan kena pakai stocking, nak pakai seluar panjang, apa pakai baju sejuk nak sembahyang lah. Sejuk sungguh. Sementara itu, bagi pekerja di sebuah kebun timun di Kampung Caruk Damar, Rosnani Harun berkata dia dapat merasakan perubahan cuaca lebih sejuk berbanding biasa apabila memulakan kerja di kebun berkenaan seawal 7 pagi. Masa perubahan dia lah. Sejuk sikit lah. Sejuk sikit lah. Macam ni lah, aku nilai puluh lagi hilang lah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Kedah, Muhammad Khalil Abdul Aziz berkata, cuaca sejuk di daerah itu adalah perkara biasa apabila negeri utara berada pada fasa kedua monsun timur laut. Jelasnya, sepanjang tempoh ini, awan akan berkurangan di kawasan terbabit dan kelazimannya bagi tempoh Januari hingga Mac, negeri di utara Semenanjung memang akan menerima taburan hujan yang sedikit. Jelasnya, sepanjang tempoh ini, awan akan berkurangan di kawasan terbabit dan kelazimannya bagi tempoh Januari hingga Mac, negeri di utara Semenanjung memang akan menerima taburan hujan yang sedikit. Sejuk kat sini tu sampai sini terasa. Macam darah Kedah dia sampai ke sini. Sekejap lagi dia ada darah Kedah tu dia boleh rasa cuaca dekat Sik Kedah. Bestnya. Yalah tu. Tapi kesiannya juga ya. Embun sampai ke muka. Ada anak-anak pula kata, Abah letak bongkar ais dalam air. Tak ada kerja. Sejuk nak mandi. Seronok. Okey, sekarang daripada keseronokan, kita beralih perhatian kita kepada satu wawancara yang telah kita bawakan di MHI pada 2 minggu lepas, 6 Januari. Di mana kita membawa kisah kehilangan Ustaz Mustafa Kamal, seorang jemaah umrah kita yang telah hilang di Mekah pada 13 Disember 2022 ya. Jadi mereka telah dibawa ke MHI. Inilah dia mutawifnya dan ini anak sulungnya Muhammad Nabil Mustafa Kamal ya, yang telah meminta rakyat Malaysia yang bakal menunaikan umrah di Mekah untuk cuba-cuba lihat-lihat, dan kalau ternampak ayah beliau, kita juga telah memaparkan gambar Ustaz Mustafa Kamal yang fasih berbahasa Arab yang telah hilang di sana. Hari ini masuk ke hari ke-38 tak salah saya. Dan beliau hanya berpakaian ihram, tiada kasut dan tiada duit dan tiada dokumen bersama beliau ya. Dan pastinya hari ini kita nak mengetahuilah tentang perkabaran terkini daripada anak Ustaz Mustafa Kamal sendiri. Apa agaknya mungkin yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Saya percaya yang mana yang dah menonton episod yang lepas sedar dengan kehilangan ini, dan sama-sama kita doakan moga pencarian itu dipermudah. Baik, secara dalam talian kini sudah pun bersama dengan kita Cik Muhammad Nabil Mustafa Kamal, anak anda kepada Ustaz Mustafa Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Muhammad Nabil, kita sedang bersiaran dari pejabat ya? Ya, saya betul. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, dan kami cakna, kami prihatin, dan daripada 2 minggu yang lepas kita ingin tahu apakah perkembangan selanjutnya. Dijangkakan ramai jemaah Malaysia yang telah menghubungi Encik Nabil ya. Bagaimana ceritanya di sana? Jadi alhamdulillah, syukur. Untuk maklumat semua, insya-Allah esok saya akan pergi menunaikan umrah bersama adik mengikut travel agency. Jadi saya pasti ramai tertanya dan ramai yang timbul teka-teki. Maksudnya
adakah dah jumpa ke belum? Ya. Ada tak tanda-tanda berkaitan ayah? Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dah ada beberapa petanda ataupun respon yang agak positif. Kita ada lebih kurang 3 orang setakat ni yang menghubungi saya dah jumpa kelibat ayah di Mekah. Oh, terjumpa. Alhamdulillah. Ini tempat dia. Okey, kalau katakan inilah video yang telah diambil, dijangkakan ayah Tuan Nabil berada di sini, kenapa tidak kita approach terus ya? Kenapa kita tak tanya adakah ini Tuan Mustafa Kamal dan sebagainya? Okey. Jadi ada salah seorang individu yang berhubung dengan saya minggu lepas. Dia mengatakan dia jumpa ayah saya di sekitar sini. Dia dah tak berihram dan dah pakai selipar dah, alhamdulillah. Dia pakai baju warna biru cerah dan bersongkok dan berseluar dah. Ini kawasannya yang dijumpai lebih kurang rasanya sekitar sini, di tepi tandas tak silap. Jumpa ayah saya dalam keadaan sedang berwirid. Jadi dia tegur, dia minta ayah saya bercakap. Namun ayah saya tidak respon lah, sibuk berwirid, mungkin dia tak sedar kot kehadiran seseorang. Jadi yang keduanya pula, alhamdulillah ada seorang makcik 4 hari lepas pun sama, dia kata dia jumpa ayah saya di kawasan sini juga di tepi tandas. Ayah saya sedang baring, nampak dalam keadaan yang macam agak letih. Dia bantu ayah saya duduk dan dia tahu dah itu ayah saya dan memang nak bantu. Tapi waktu tu waktu isyak, dia pergi solat isyak. Balik tu Allahu Akbar. Mungkin segala yang berlaku ni adalah kehendak Allah. Dia memang betul-betul lupa. Dah sampai KLIA baru dia teringat, dia terus WhatsApp saya. Dia kata, "Ya Allah, minta maaf Encik Nabil. Saya dah jumpa dah ayah awak tapi saya terlupa nak patah balik untuk bantu ayah." Mungkin ini juga sebahagian daripada ujiannya. Dan Encik Nabil bakal berangkat esok ya? Ya, insya-Allah. Bersama dengan adik Muaz. Ya, betul. Okey, mungkin selain daripada menunaikan umrah, apa agaknya mungkin perancangan yang telah pun diatur oleh Cik Nabil dan Muaz sendiri bagi mempermudah pencarian Ustaz Mustafa Kamal? Okey, dekat sini kita dah print poster. Dah banyak juga poster yang kita print. InsyaAllah selepas sahaja kita selesai umrah wajib, kita akan cari di beberapa kawasan yang seperti dalam video tadi. Mungkin kita juga akan cari di kawasan yang di luar itu, mana tahu dia jalan di sekitar tu. Itulah insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bergerak bersama rakan-rakan ayah saya ataupun mutawif. Adakah pergian kali ini juga bersama dengan travel agency yang sama atau bagaimana? Pergi dengan travel agency yang lain, tetapi di sana insya-Allah kita berpakatlah dengan travel agency yang sama untuk mencari keberadaan ayah. Bagaimana dengan respon daripada agensi pelancongan yang digunakan oleh saudara Muhammad Nabil ya? Adakah mereka memberikan sokongan penuh? Ada kesusahan atau kesulitan di sana? Boleh cerita sikit? Okey, jadi sebenarnya saya sangat bersyukur sangat selepas saya 2 minggu lepas kita bersiaran bersama-sama, Abanas. Jadi alhamdulillah selepas tu ramai pihak yang ingin bantu saya beri sumbangan dan sebagainya. Salah satunya travel agency yang saya nak pergi ni, alhamdulillah dia bantu saya dari segi hotel, perjalanan dan sebagainya. Alhamdulillah. Hari ini pun kami rasa di Malaysia hari ini sedikit gembira tentang perkabaran yang dibawakan ini. Mudah-mudahan urusan itu dipermudah dan pastinya juga ini memberikan sedikit sinar lah buat Cik Nabil sekeluarga kan. Bagaimana mungkin keluarga keadaannya ketika ini Cik Nabil? Keluarga saya alhamdulillah setakat ni bila saya nak pergi ni membawa satu harapan yang agak besar dan juga agak cerah. Jadi terutama ibu saya semakin nampak gembira lah. Dan tak lain tak bukan memang mengharapkan saya bawa balik ayah. Tapi insya-Allah ini semua kehendak Allah. Jika Allah izin, mudah-mudahan saya dapat jumpa ayah saya di sana insya-Allah. Boleh kita bertanya tentang keadaan adik Muaz ya? Begitu muda mengikut ayah bersama-sama dan pastinya masih terasa akan trauma kehilangan ayah di sana. Macam mana keadaan adik Muaz ya? Okey, adik saya Muaz bila nak pergi kali kedua ni
memang ini adalah satu rezeki dari Allah untuk dia. Jarang-jarang dalam masa sebulan dapat pergi 2 kali. Rezeki. Jadi, dia tak lain tak bukan, dia memang rasa seronok sangat dan juga memang tak sabar nak tunaikan umrah buat kali yang kedua dan juga mencari ayah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaik saja perkara ini dimaklumkan, dan kalau mereka yang menonton 2 minggu lalu dalam Malaysia hari ini, saya percaya ada banyak respon positif yang diberikan kepada Cik Nabil sekeluarga. Mungkin ada yang cuba untuk menelefon dan sebagainya. Bagaimana mungkin waktu nak ke sana nanti, apa agaknya pesanan yang ingin Cik Nabil berikan kepada mereka yang selama ini memberi sokongan dan juga doa buat Cik Nabil sekeluarga? Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang banyak beri sokongan, bantuan, tak kisahlah dari segi kewangan dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi saya mohon semua rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, sama-sama kita mendadah tangan, mendoakan mudah-mudahan misi pencarian ayah saya ni, insya-Allah jika direzekikan oleh Allah, insya-Allah kita akan jumpa. InsyaAllah, insyaAllah. Kami di MHI juga mendoakan yang terbaik. Ya. Berapa hari Tuan Nabil akan berada di sana? Ya? 14 hari. 14 hari, 2 minggu ya. Akan terus ke Mekah ataupun ke Madinah terlebih dahulu? Pergi ke Madinah dulu selama 3 hari untuk berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian hari yang seterusnya kita akan bergerak ke Mekah lah. Sampaikan salam dan cinta kami kepada Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Terima Dan mungkin kasih. sedikitlah kata-kata akhir daripada Cik Nabil untuk semua penonton Malaysia hari ini yang sentiasa bersama dan mendoakan agar dipermudah segala urusan. Silakan. Okey. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan saya. Saya tengok media sosial Facebook, YouTube dan sebagainya, rata-rata beri komen yang positif, mendoakan kami sekeluarga. Alhamdulillah. Kemudian saya ada beberapa perkara saya nak sampaikan kepada terutamanya semua pihak. Silakan. Dan juga pihak media. Saya mohon untuk setakat ini, mohon untuk beri kami ruang dan juga peluang untuk bersedia diri kami untuk menunaikan umrah. Jadi insya-Allah apa-apa update nanti kita akan terus bagi tahu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak di atas masa yang diluangkan kepada bersama kita di MHI, dan insya-Allah semoga ayah kalian dijumpai dalam keadaan sihat walafiat. Insya-Allah. Selamat menunaikan umrah. Dan semoga umrahnya semoga dipermudah dan kembali membawa berita yang gembira untuk semua. Kami satu Malaysia menanti ya. Akan kabar baik. Kirim salam dengan keluarga ya. Amin insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia semangat wajah yang ditunjukkan oleh Encik Muhammad Nabil kita dan juga ahli-ahli keluarga beliau yang sentiasa tabah ya. Bayangkan kalau kita kehilangan ibu atau ayah di tanah suci Mekah. Hoi, tak keruan saya, tak keruan. Betul, dalam situasi kita tak tahu keadaannya situasi bagaimana dan kita terpaksa pulang kembali semula ke Malaysia selepas menunaikan umrah. Pastinya ini juga saya percaya untuk kita sendiri yang sentiasa mengikuti tentang perkabaran ini, sekurang-kurangnya hari ini rasa lega sedikit. Kita rasa lega dan kita doakan yang terbaik. Dan kita rasa bersyukur juga kerana kita yang pernah pergi sampai ke tanah suci dan lihat badan-badan manusia yang begitu banyak ya. Ramai sekali. Wow, jadi untuk menjumpai seorang yang hilang di sana, gosok kepala sikit, berdoa saja kepada Tuhan. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah. Baik, kita akan bawakan topik terjerat perangkap cinta sekejap saja lagi. Jangan lupa untuk bersedia berkongsi kisah anda atau mungkin nasihat anda di laman Facebook, dan juga anda boleh menelefon kami di 0377261603. Perangkap cinta, jangan anda terkena. Semuanya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini, dan kita cerita tentang perangkap cinta terutamanya di atas talian. Jadi saya pernah tanya kepada Cik Puan kita di sini, pernah tak kena dengan perangkap cinta ni? Dia kata tak pernah langsung, tak pernah kena DM, tak pernah apa. Pernah, tapi kita dah tahu dan kita tak melayan. Saya mengambil langkah untuk tidak melayan. Bijak. Tapi ada di antara rakyat Malaysia ni, bukan kata tak bijak juga ya, kalau dapat simpan duit sampai berjuta-juta. Tu ada satu kes yang saya nak quote di sini ya. Silakan. 3.5 juta ringgit telah hilang, telah lesap. Banyak dan tu.
dia kenal scammer ni 4 bulan saja. Kenal di atas talian. Orang Korea kata handsome-handsome, kata gambar dia kasih lah. Opa. Opa begitu. So dia pun tangkap cintan. Okey, dia kata terang-terang lah. Dan dalam masa 4 bulan tu 184 transaksi telah dilakukan. Maknanya kalau kita bahagi-bagikan satu hari itu dalam 2 kali. Dan duit yang diberikan jumlahnya 3.5 juta ringgit. Dan kepada 19 akaun bank yang berbeza. Kalau boleh masuk akal kan? Kalau orang biasa ni macam ini memang menipu ni, tapi macam mana mereka boleh terjerat? Apakah modus operandi mereka? Apakah saiki mereka yang dijerat? Okay. Ini yang sebenarnya kalau kita lihat adalah sebenarnya mereka menggunakan tipu helah dengan kata-kata manis yang menjeratkan. Bila dah ada ikatan emosi tu, senanglah untuk perangkap. Tapi tak apa, kita akan bawa perbincangan ini dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kita. Saya nak perkenalkan di sebelah saya Profesor Madya Dr. Gashina Ayumat Saad, pensyarah kanan Program Sains Forensik Pusat Pengajian Sains Kesihatan Kampus Kesihatan USM. Apa khabar Prof? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih atas jemputan. Mesti sebab Prof pastinya seorang yang pakar tentang hal ini. Jadi sebelum kita teruskan dengan wawancara, apa kata kita saksikan bingkisan ini dahulu. Saksikan. Cinta itu buta. Perkara ini terbukti apabila kajian Polis Diraja Malaysia, PDRM, mendapati trend kes penipuan cinta atau love scam menunjukkan peningkatan dalam tempoh beberapa tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, sebanyak 1,535 kes penipuan love scam dilaporkan pada tahun 2019 membabitkan kerugian sebanyak 79.11 juta ringgit Malaysia. Manakala pada tahun 2020 meningkat kepada 1,582 kes dengan jumlah kerugian 58.33 juta ringgit Malaysia. Walaupun pelbagai operasi dan tangkapan dijalankan pihak berkuasa, rangkaian sindiket ini dipercayai terus merekrut ahli baru bagi memastikan kesinambungan kegiatan mereka. Penipuan cinta atau love scam ialah modus operandi yang kerap digunakan sindiket penipuan didalangi warga asing untuk memperdaya mangsa berbanding sindiket penipuan lain. Penipuan menggunakan modus operandi ini paling kerap digunakan kerana kaedah ini dipercayai amat berkesan untuk memerangkap dan memperdaya mangsa. Antara yang menjadi mangsa merupakan Ahmad Huzaimi, bukan nama sebenar, berusia 45 tahun yang bekerja sebagai penyela kilang di Kelang, Selangor. Saya pun dah berkenalan dengan dia lebih kurang 7 bulan. Tahun 2019. Masa tu memang melalui Facebook je lah. Tapi pada mulanya, kita orang cuma macam kawan biasa je lah. And lepas tu, kita orang makin lama, makin rapat. Tapi kalau masa dekat Facebook tu, dulu saya tengok dekat profil dia pun memang nampak real. Tak ada nampak macam unsur-unsur yang mencurigakan. And dia pun ada juga dekat wall Facebook tu dia ada update pasal kehidupan dia, dan saya tengok pun kehidupan dia pun mewah, banyak travel sana sini. Tapi bila dah rapat tu, hubungan kami pun makin serius. Jadi masa saya tengah down, saya rasakan dia memang selalu ada lah dengan saya. Dan satu hari tu dia beritahu yang dia pernah kena tikam belakang dengan business partner dia. Dan akaun bank dia juga dibekukan masa tu, dan dia memang perlukan pertolongan daripada saya lah. Sementara dia nak settlekan masalah ni dengan pihak bank. Jadi disebabkan saya macam kesian dengan dia, dan memang sayang kan. Silap saya jugalah sebab tak fikir panjang masa tu. Saya okey je dengan permintaan yang dia nak. Dan saya sebenarnya memang tak reti untuk buat apa, orang kata transfer dekat akaun bank luar negara. Tapi dia cakap tak apa, just transfer melalui kawan dia yang ada dekat Malaysia. So kiranya itu pun sebab bayar balik kan. Jadi saya macam yakin dengan dia lah. Bila saya nak bagi tu, dia kata dia nak bayar balik bila dia dah sampai Malaysia nanti. Sebab dia pun dah memang dah lama plan nak datang sini nak jumpa saya. So saya pun memang tegar hati nak bagi dekat dia lah. Tapi bila saya sedar saya ditipu masa tu, bila saya mula share cerita ni dengan kawan-kawan lain. So saya tengok sendiri saya punya kehidupan pun dah memang terjejas sangat sebab asyik keluar duit je dengan dia. Pada kejadian tersebut,
saya dah transfer duit lebih kurang RM20,000. Jadi saya dah memang rugi banyak dekat situ. Huzaimi antara ribuan mangsa yang terpalit dengan sindiket ini. Ramai yang turut terkesan dan kerugian ribuan malah ratusan ribu ringgit melalui penipuan ini. Pelbagai usaha telah dilakukan kerajaan bagi mengekang isu ini dan pendedahan berkenaan modus operandi ini turut dijalankan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Bagi mengelak daripada menjadi mangsa, kita harus sentiasa berwaspada dan tidak sewenang-wenangnya mempercayai individu yang baru dikenali melalui laman sosial. Sungguh dahsyat masalah ni sampai di Facebook pun, Rina. Ada satu kumpulan yang dinamakan Mangsa Love Scam untuk memberi sokongan kepada yang pernah kena scam dan untuk menyebarkan informasi supaya orang lain tidak terkena. Sampai begitu sekali. Ya, apa anda saksikan itu adalah laporan juga bersama pengakuan seorang mangsa yang terjerat dengan love scam ini. Dan hari ini, Prof, kita dapat melihat bahawa cerita ataupun situasi ini masih lagi berlaku walaupun perkara ini sudah lama, malah ianya secara global. Pasti ada sebab dan musababnya kenapa ia masih lagi berterusan. Kalau kita lihat mungkin taktik penjerat cinta ini cukup hebat, Prof. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak terangkan dulu definisi apa yang dikatakan sebab kemungkinan ada yang terkeliru. Yang ni love scam ke scam biasa ke scam macam mana ni? Di mana ni? Jadi kalau nak bagi penerangan, scam ataupun jerat perangkap cinta ni merupakan helah tipuan yang melibatkan niat romantis. Asal dia niat romantis. Tapi niat romantis tu adalah palsu terhadap seorang bakal mangsa dan mendapatkan kasih sayang daripada mangsa. Jadi apabila ada dah ikatan emosi, dia akan gunakan tu untuk mendapatkan ganjaran. So ikatan emosi ni boleh juga kepada kepercayaan. Yang orang ni betul-betul sayang saya ni. Keduanya mungkin harapan. Dia akan datang ke sini. Dia nak jumpa beria. Akan berkahwin. So jadi ada tiga itulah. Sama ada ikatan emosi, kepercayaan ataupun harapan yang diberi. Dan ganjaran yang ada ni 3 jenis. Ketara, tak ketara ataupun gabungan kedua-duanya. Ketara sebagai contoh wang. Biasalah handphone. Mungkin seks, mungkin harta. Yang tidak ketara sebagai contoh pekerjaan. You nak dapatkan kerja dengan saya sebab I sayang you. Kita main-main dulu ya. Nanti adalah interview kat tempat company tu. Mungkin untuk melancong. Alasan nak datang ke Malaysia, so saya nak jumpa atas visa pelancongan sebagai contoh. Kadang-kadang naik pangkat dalam organisasi. Boleh juga untuk akses kepada organisasi, kumpulan ataupun sistem. Dan pernah berlaku juga. Di mana ada individu tertentu cuba mendekati diri, mangsa jatuh cinta, menggunakan dia sebagai jaluan belakang untuk masuk kepada organisasi. So dia pelbagai cara. Ketara, tak ketara ataupun gabungan kedua-duanya sekali. Jadi jenayah ini kan, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ia merupakan jenayah jangka panjang. Beberapa hari, minggu, bulan. Itu biasanya lah yang berlaku ya. Untuk mendapatkan hasil. Dia akan melibatkan props. Itu alat peraga, handphone, seumpamanya ya, gambar. Dia memerlukan pelaburan peribadi si penipu tersebut. Ada skrip. Berbeza bagi perempuan dan lelaki. Dan jaringan tipu daya. Perempuan ni mudah menjadi mangsa kerana tarikan untuk perempuan adalah kata-kata manis. Bagi lelaki biasanya adalah visual, gambaran. Sama ada badan ke, muka ke, tempat lokasi dia dan sebagainya. So dia bukan macam jenis penipuan yang lain. Penipuan cinta adalah sangat pribadi kerana mangsa dipengaruhi oleh ciri-ciri percintaan dalam penipuan tersebut. So dia khusus lah. Sangat khusus. Kalau kita nak tanya, lebih wanita ataupun lelaki yang terkena akan love scam ni spesifik? Secara amnya dua-dua. Dua-dua boleh jadi mangsa dan nak memastikan statistik itu agak sukar kerana ramai mangsa, terutamanya kalangan lelaki
dia segan dah. Dia dah malu nak buat laporan yang dia jadi mangsa ni. Jadi dia tak lapor. Ramai lelaki yang tidak tampil untuk membuat laporan menjadi mangsa ini. Kalau kita lihat sekarang ini ada pelbagai aplikasi mudah laluan untuk mencari jodoh, mencari pasangan dan sebagainya. Kadang-kadang bila situasi ini berlaku, Prof, mungkin ini juga menjadikan kegusaran dan kebimbangan dalam kalangan mereka yang nak mencari pasangan. Tak tahu betul ke tidak ataupun memang ini perangkap jerat cinta. Sebenarnya semua laman sesawang, dating apps dan sebagainya, asalkan dia sosial, ada bahaya dia, ya. Tak kisahlah Omi ke, Tinder ke, Tantan ke, Grindr, Bumble ke, apa ke, biji kubit dan sebagainya, semua ada bahayanya, ya. So kena beri perhatianlah, saring betul-betul. Adakah orang ni benar-benar memang minat ke, memang mencari pasangan hidup ke, ataupun dia scam. Sebagai contoh yang saya selalu lihat adalah Omi. Sangat bahaya. Mungkin niat dia, asal dia baik, sebagai contohlah, ya. Bukan sahaja Omi lah dan yang lain. Tapi kalau dia buat iklan tu, dia lebih menyifatkan pasangan tu sebagai pasangan untuk melakukan hubungan intim. Sebagai contoh, dia akan kata kalau nak cari pasangan cantik yang handsome, pakailah app ini. So itu dah mula start menarik dan bagi peluang dan ruang. Bukan saja kepada bakal mangsa, tetapi peluang yang sangat hebat, sangat sesuai untuk bakal penipu itulah. Tapi boleh saya bawakan kalau kita gunakan aplikasi atau media sosial itu sekadar pelantar saja, tak ada buruk, tak ada baiknya di sana. Ya, betul. Jadi dari segi mangsa pula, apa yang mereka kongsikan yang menjadikan mereka sasaran ataupun target. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Kita kongsi ekstra ke? Kita ambil gambar yang terlalu cantik ke? Apa ceritanya? Itu panjang sebenarnya cerita. Kita patah balik kepada cara gaya keibubapaan. Ya, so sering ibu bapa mengatakan anak kena cantik, kena handsome. Fokus dia adalah kepada external beauty. Raut wajah seseorang itu, bentuk badan dia daripada luaran. Fokus kat situ. Kalau tak cantik, tak handsome, tak dapatlah pasangan hidup, sebagai contoh. Tak popular. Jadi rata-rata akan mencantikkan luaran saja. Apabila masukkan dalam Facebook dan sebagainya, mereka nak yang like, nak popular. Malah kajian yang kita lakukan dengan pihak polis beberapa tahun yang lepas, lebih ramai perempuan yang muat naik gambar-gambar yang pro kelucahan berbandingkan dengan lelaki. Dan mereka akan cari dalam internet gambar-gambar seperti itu. Bukan kerana mereka ni homoseksual ke, gay atau lesbian, bukan. Tapi mereka nak tengok kenapa perempuan yang lain dapat like yang tinggi. Kenapa dia begitu popular. Dan dia usahakan. Dan apabila gambar dia tersebar, ramai orang yang suka, yang like, itulah dia peluang. Menjadi sasaran. Ya, tapi sebenarnya kalau kita nak lihat mengapa individu menjadi sasaran tu, ada sekurang-kurangnya 6 tipologi. Macam mana seseorang itu mudah menjadi mangsa, mudah menjadi sasaran. Yang pertama, tahap pengetahuan. Dia tahu ke tak ini scam? Dia kenal tak benda ni sebenarnya adalah satu pancingan, satu perangkap. Dia tahu tak? Keduanya, faktor rentan. Berapa kerentanan dia? Seorang yang vulnerable, seorang yang disifatkan memang tak tahu pasal dunia, mula nak mengenali dunia sebagai contoh, mudah percaya kepada orang, mudah makan umpan-umpan manis sebagai contoh. Yang tipologi ketiga adalah personality, bakal mangsa itu sendiri. Macam mana dia? Adakah dia seorang yang betul-betul innocent, tak tahu benda sebagai contoh? Dia punya latar belakang keluarga, trauma dengan hubungan fizikal yang biasa nampak tu. Jadi dia dah serik dengan bersemuka, dia nak try online pula sebagai contoh, ya. Yang tipologi keempat, jumlah kerjasama yang diberi. Kerjasama macam mana tu? Sebagai contoh, dalam victimology, iaitu kajian mengenai mangsa, dia ada aspek pemudah. Dia sendiri pemudah cara. Dia sendiri mencari maklumat, dia sendiri letakkan situasi dia di mana mudah menjadi mudah makan umpan lah. Dia letak gambar dia, dia letak maklumat dia, semua memudahkan. Keduanya, dia provokasi. Kalau anda nak saya, cubalah tackle saya. Sudah. Macam-macam taktik dia. Macam-macam cara. Dia letak diri dia sendiri. So kadang-kadang kerjasama tu 100%. Dia dapat ada 5, 6, 10 lelaki ataupun perempuan minat kat dia. Mulalah, saya hebat ni. So kerjasama yang dia bagi 100%. Ada yang langsung tak bagi. Dia menjadi mangsa secara tak langsung, ya. Tiba-tiba je ada orang minat dia dan dia tengok latar belakang, nampak macam
betul ni. Tapi sebenarnya adalah scam. Dia punya saringan maklumat dia yang mengenai penipu tu tak cukup banyaklah. Dan ada juga tipologi berdasarkan jenis dan jumlah kerugian. Bukan saja pada bentuk wang. Perhubungan dengan keluarga, dengan rakan, perhubungan di tempat kerja sebagai contoh. Ada kerugian di situ. Sebab bila kawan-kawan tegur kata tak payahlah ni scam, dia tak percaya. Jadi perhubungan tu makin regang lah. Sebab dia betul-betul mempercayai penipu tu kerana ada ikatan emosi. Dan yang keenam, scammer akan buat andaian peniraan, penilaian lah ya. Individu bakal mangsa ni, apakah kemungkinan dia buat laporan? Sebab ramai sebenarnya menjadi mangsa tak lapor. Dia ingin melupakan insiden hitam tersebut. Jadi dia tarik diri, dia mungkin blok, tapi dia tak sedar. Dengan perbuatan sebegitu, kerana tak buat laporan, bererti ramai lagi yang akan bakal menjadi mangsa. Terkena di sana. Kalau apa yang disentuh oleh Prof sebentar tadi, ini adalah satu jenayah jangka panjang di mana ia memahukan ganjaran ketara ataupun tidak ketara. Bila kita lihat dalam amount yang disentuh oleh Nas tadi sampai 3.5 juta ringgit, seolah-olah macam tak ada serik langsung, masih lagi berterusan memberi wang dan sebagainya. Dalam situasi ini, adakah mungkin kerana taktik yang mereka gunakan ini benar-benar berkesan dan menjadikan individu ataupun mangsa ini seolah-olah terbuai dengan dunia hayalan ini, dunia tipu-tipu orang kata ni. Dia cinta sampai dia sanggup buat 184 transaksi sukar untuk kepada 19 akaun yang berbeza. Itu dah memang red flag di sana kan. Pendapat Profesor? Dia benda ni complicated. Kalau kita cakap pasal cinta, biasanya pepatah kan, cinta itu buta. Tapi bukan sahaja buta, pekak pun ada juga. Pekak dan tuli. Tak nak dengar, tak nak dia merasakan bahawa percintaan itu adalah yang sehebat benar, yang tak boleh orang gesek lah kiranya sebagai contoh. Jadi dia banyak perkara di situ. Yang pertama, terutamanya bagi individu yang lebih berumur. Jadi mereka ni sunyi. Dan ingin orang yang betul-betul memahami mereka. Dan malah itu bukan salah satu teknik. Teknik yang digunakan. Mereka ni komunikasi mengenai cinta cukup mantap. Dari aspek tona, perkataan, kadang-kadang berpuisi-puisi. Yang manis-manis saja. Itu saja yang mereka dengar tu membungakan hati dia. Jadi itu dah mula ikatan emosi. So bila dah mula begitu, kita akan tengok yang duit tu sebagai satu benda yang perlu dipentingkan. Untuk cinta segalanya boleh sahaja. Sebagai contoh. Okey, jadi kalau di sini kan, bila kita dah kita berterus terang dengan diri sendiri, Lara Karina. Okey, saya dah terkena love scam ni, saya dah terkena jerat. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh mangsa dan adakah mereka berpeluang untuk mendapatkan balik wang tersebut? Okey. Sekarang ni Malaysia lebih baik daripada dulu. Jadi ada peluang buat laporan 994. Itu untuk scam. Untuk yang jenayah cinta khususnya adalah 997. Saya bagi dua nombor ini yang memang ada dalam pihak polis. Kerana seperti mana yang saya terangkan tadi, ada beberapa individu tak berapa tahu ini scam cinta je ke scam yang lebih dahsyat, melibatkan pelbagai jenis scam dalam satu masa oleh seorang penipu. Sebab kadang-kadang dia bermula dengan ikatan emosi. Kemudian dia akan jadi peras ukut. Sebab dah kongsi gambar, dah kongsi video dan sebagainya. Kalau tak bagi saya akan bagi satu dunia tahu. So dia bukan jenayah scam cinta sajalah. Dia mungkin akan melibatkan benda-benda jenis yang lain. So kalau khususnya cinta, cubalah 997. Kalau yang bersifat lebih complicated, 994. Dan hubungilah ada online daripada consumer punya Akta Konsumer sebagai contoh. So you have multimedia sebagai contoh. Carilah maklumat tu. Kalau mangsa tu boleh cari maklumat mengenai penipu, mesti boleh cari maklumat macam mana nak selamatkan diri. So selain daripada buat laporan, memang kena buat laporan lah berhentinya. Jangan nak tutup benda tu. Sebab kalau nak hilangkan diri, dah pasrah dah, tak nak layan dah ni semua, kalau kita tak buat laporan, satu,
individu tersebut adalah masih bebas untuk melakukan yang sama kepada orang lain. Kedua, kita tahu dan kita tak buat apa-apa, boleh diibaratkan sebagai subhat. Terutamanya kalau bakal mangsa yang kemudian hari merupakan yang kenalan kita. Kita tahu. Tapi kita tak buat laporan. Dan kita tak kongsikan. Ya, dan kalau kawan tu dapat tahu, dia buat laporan, kena masuk mahkamah lah. Kalau memang dapat penipu tersebut, katakanlah dibagi hukuman. Kalau ada orang buat laporan kepada mangsa yang asal dia, samalah hukuman dia. Bagus. Jadi sebenarnya kalau kita nak pastikan macam mana nak elak, pertama profil. Apakah profil pemangsa penipu tersebut? Boleh check kat Google, pictures dia, images dia, kat mana dia pergi. Semak betul-betul. Profil dia start aktif tu bila? Baru ke asyik bertukar-tukar? Sebab kadang-kadang kalau kita lihat kat Facebook, orang sama, gambar sama. Betul. 10-15 profil. Kenapa? Mesti ada isu tu. Okay? Sebab Facebook, Twitter sebagainya dah block. Jadi dia tukar. Kemudian boleh tengok kepada apakah aktiviti yang dilakukan. Betul ke dia boleh Photoshop je. So dia ada pelbagai cara ya. Tapi kalau individu tu dah start minta duit tu, memang sah scam. Memang sah scam ya. Percintaan tak sepatutnya membebankan, tak sepatutnya memerlukan kewangan. Tepat sekali. Itu yang kita nak utarakan daripada awal. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad yang telah memberikan gambaran yang tepat tentang love scam ini. Kalau anda mungkin sedang berjinak-jinak dengan seorang di media sosial ataupun di alam maya, kita kena fikir dua kali. Cinta tidak harus membebankan anda, terutamanya dari segi kewangan. Jadi kepada anda yang ingin melaporkan sesuatu jenayah di sini, Pusat Respons Scam Kebangsaan. Saya pun baru dapat tahu hari ini. Astaghfirullahalazim. 994 untuk scam yang menyeluruh dan 997 untuk spesifik kepada love scam. Rina, anda dilindungi. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad berkongsi dengan kita hari ini. Mudah-mudahan jelas perbincangan ini dan pastinya ia dapat memberikan anda informasi yang berguna. Jangan terus jadi mangsa ataupun terjerat dalam perangkap cinta ini. Kalau tahu ada yang berminat tu, selidik dahulu latar belakang mereka. Betul. Jangan terpedaya. Baik, kita berehat di sini seketika dan apabila kita kembali, bagaimana sambutan kongsi Facai di Media Prima, kita ketahui selepas ini. Jangan ke mana-mana. Mekerenti cuili. Lagi. Wah, hebat lah. Itu saja awak tahu, Rina. Baru ajar tadi, Mak. Oh, baru ajar tadi. Itu dia keseronokan Tahun Baru Cina di Media Prima. Dan bersama kita di sini, kita ada 2 Arnab yang comel dan 3 pengacara yang comel juga. Yang cukup hebat. Pastinya kita ada Desmond T, Hana Teo dan juga Owen Yap. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Patutnya hari ini mereka dah cuti. Betul. Kita curi sekejap, boleh? Belum cuti lagi? Belum lagi ya? Belum lagi. Lah. Saya tahu ada banyak company sekarang hari ini kena half day lah. Kita mau bawa kereta Media balik. Prima half day ya. Cepat sekarang ding. Jadi macam mana dengan persiapan anda semua dah bersedia untuk menghadapi Tahun Baru Arnab kita, Owen? Tak lagi, belum lagi. Belum tak lagi. sempat Sebab banyak apa tu aktiviti yang terpaksa kita lakukan. Roadshow semua tu yang lah, banyak benda yang nak buat. Tapi lepas tu hari ni I start cuti hari ni lah. Nak balik Seremban tu susah sikit. Takut nanti jam. Betul. Kena masuk balik hari ni. Esok tu cuti. Esok tu dah
dah free kan. Betul. Desma dengan Hana orang sini? Tak, saya orang Johor. Orang Johor. Lagi jauh. Okey. Orang Kuantan tapi I celebrate sini. Celebrate kat sini baik. ya. Tapi hadirnya anda bertiga hari ini di MHI sebenarnya nak kongsikanlah apa yang menarik sempena Tahun Baru Cina bagi tahun Arnab ini. Sebab setiap tahun kita tahu mesti ada lagu istimewa. Tadi yang kita dengar tu, wah, you all jadi penyanyi lah, dahsyat. Cantik lah semua buat video klip. So, cerita sikit tentang lagu tema yang dinyanyikan. Actually, tema tahun ini Arnab kan. Jadi kami Holi Manfen, Love You Too. Holi Manfen dia maksudnya penuh dengan semangat, tenaga. Dan itu Too, Love You Too. I love you, you love me too lah. Tu Arnab. Oh, Tu Arnab. Yeah. So, ini nama dia Tu. Bukan Love You Too nama. Oh, nama dia Love You Too. Tapi Tu tu similar sound dengan Arnab dalam bahasa Cina. Nas, zodiak apa? Saya seorang kuda. Kuda. Berzodiak kuda. Zodiak kuda. Zodiak kuda. Ya, seorang lah sebab saya bukannya kuda yang betul-betul kuda. Saya kuda yang manusia. Zodiak kuda. So, saya seorang kuda. Jadi betul di sini kita ada lagu baru iaitu Holi Manfen Love You Too ya. Yes. Wah, saya dapat sebut alhamdulillah. Ada tak lagi lagu lain bersempena dengan sambutan tahun ini? Ada. Tahun ni sebab ada sebuah lagu remake tu bertemakan lagu apa? Reunion Dinner. Makan besar. Makan tapi besar. 2023. Okey. Tapi kita pecah 2 million dah. Pecah 2 million Wah, Hebatlah. Well done. So tak sangka you all ada berapa. Because ada Owen. Ada orang yang pasal. Tak ada. Sebab saya tak pandai menari. Jadi orang nak gelak. Dia nak buat dia macam ni. Itulah views dia naik sampai 2 juta sebab orang gelakkan Owen. Kesian dia. Kesian dia. Untuk kempen Love You Too juga apa yang menarik tentang? Actually kami dah ada campaign for the past month and then kami pergi aktiviti yang ramai juga. Tengokkan ini kipas dengan angpau. Ini free gift. Eksklusif. Ya, yang kalau kipas dengan angpau memang free gift untuk sesiapa yang datang kami punya aktiviti. Tapi kalau yang plush toy ataupun t-shirt ni semua boleh dapat dekat website ataupun dekat kedai juga. Ya, baik, kalau kita bercerita tentang sambutan Tahun Baru Cina, pastinya kita nak tahu program-program menarik. Sebab tengok Desmond banyak job. Tadi ada tahun ni saja tahun. Ini tahun ni saja. Thank you Media Prima. Okey. Dari start dari 21 hari bulan sampai 23 kita ada satu A New Journey. A New Journey tu kita akan buat budaya adat istiadat Cina sempena menyambut Tahun Baru Cina. Katakan kita ada Tuhan kekayaan. Semua orang nak duit kan? Semua orang nak on kan? So biasanya kaum orang Cina dia hari New Year Eve, Chinese New Year Eve, kita kena menyambut. Kita kena menyambut dapat duit. So kita pun ada cerita pasal budaya kertas seni. Kertas seni. So because kalau you nampak banyak orang Cina kita buat sembahyang ke apa-apa, kita kan banyak ada kertas warna merah tu kan. So semua corak ada maksudnya. Saya rasa ramai Cina pun tak tahu. Tak tahu. Memang. Baguslah. Rina zodiak apa? Sama, kuda. Kuda. Kuda kena dengar. Setiap hari Ahad kita ada program kita cerita pasal zodiak. Lepas tu sempena Tahun Baru Cina hari pertama pukul 12 kita akan mengajar semua orang macam mana dapat duit lah, tips lah, dapat ong lah, biar nak kahwin lah. Ada program masak tak? Saya suka masak lah. Masak setiap hari ada, living daylight. Ini macam bagus. Okey, bagus. Saya difahamkan ada showdown 2023 juga. Hana akan terajui kan? Saya pergi je sebab kami ada battle dengan yang team lelaki dengan tim saya perempuan. Kami ada battle dengan singing, dengan dancing semua. Okeylah, fun sebab dekat Kuala Pilah. Wah, itu tempat pun meriah. Tempat yang paling besar dekat Kuala Pilah. Dan meriah juga sebab malam tu memang mercun. Ada mercun, ada semua tu. Lepas tu yang menteri pun datang bersama dengan tu.
Menariknya sambutan tahun ni. Okey, jadi kita kena jemput orang ramai ni datang menyambut bersama-sama ya. Yang itu showdown akan boleh ditonton sama dengan First Day of New Year 22 hari bulan. Pukul 9 malam dekat AKTV. Lepas tu tengok orang baca berita dan boleh tengok showdown. Okey, boleh pasti. Cuti. Itu saya cuti tapi tak cuti dekat TV sebab yang siaran tu kita kena tengok yang Okey, baiklah. Okey. Setiap daripada anda ni kita ambil beri peluang untuk buat ucapan Tahun Baru Cina. Silakan. Okey. Saya silakan. Saya berharap tahun ni akan menjadi satu tahun yang semua orang akan penuh dengan semangat untuk menghadapi cabaran hidup walaupun kita telah post COVID dengan pandemik kan. Jadi harap semua akan sihat dalam keadaan sihat walafiat dan juga yang paling penting tu kita berdaya hidup 100%. Holy manfaat. Positive vibe. Ucapan dari Hana untuk family mungkin peminat. Hana nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua kawan-kawan dan harapkan kami semua boleh pintar dan cerdik seperti anak. Bagilah sikit dalam bahasa Cina. Cina. Ucapan dalam bahasa Cina. 新年快乐，万事如意，祝大家身体健康。Saya sangat senang. Dapat duit saja, dapat bonus, dapat ong. Sampai terima kasih. Selamat Tahun Baru Cina, Sinen Kuala. Angpau. First day jumpa ai. First day jumpa ai. Hana dah kahwin belum? Kalau belum kahwin kita tak boleh minta dia. Saya yang minta. Okey, baik kita nak berehat seketika. Thank you Desmond. Terima kasih. Jumpa lagi selepas ini. Meriahnya. Thank you. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina 2023 dengan kehadiran warga polis Diraja Malaysia ke Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023, komuniti polis bersama para peniaga dan pengunjung Bukit Tinggi Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Cha Hong Fong bersama Unit Komunikasi Korporat PDRM dan Ketua Polis Balai turut meluangkan masa hadir ke program anjuran Persatuan Kebajikan Penjaja dan Peniaga Bukit Tinggi tersebut. Ni kerjasama antara NGO dengan peniaga-peniaga di kawasan Bukit Tinggi bersama dengan IPD Kelang Selatan untuk kita menjayakan program more on community policing yang untuk kita boleh merapatkan hubungan antara pihak polis dengan masyarakat untuk kita lebih banyak bekerjasama lah, terutama yang saya mengharapkan mereka memberikan kerjasama untuk kita sama-sama mempantraskan jenayah dan mewujudkan satu suasana taman tempat tinggal yang selamat di Kelang, khasnya Kelang Selatan. Program seumpama ini juga dilihat sebagai salah satu daripada tanggungjawab sosial korporat CSR PDRM kepada masyarakat setempat, khasnya para peniaga dan penduduk setempat. Program yang bermula dengan tarian naga dan singa itu berjaya menarik perhatian pengunjung yang hadir selain turut diedarkan beberapa kotak buah limau mandarin oleh warga PDRM sebagai simbolik kebahagiaan dan kemakmuran yang dikecapi rakyat negara ini. Seramai 60 warga emas dan anak yatim dari Rotary Club of Port Klang diraikan melalui penyampaian barangan asas dan ampau. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menyambut sambutan Tahun Baru Cina di samping memperkukuhkan perpaduan antara masyarakat dan polis. Masyarakat sentiasa merujuk dan mendampingi pihak polis berhubung aspek keselamatan sosial. Itu dia sambutan daripada Polis Diraja Malaysia bersama Persatuan Kebajikan Penjaja dan Peniaga. Wah, itu dia Boys in Blue kita. Jangan lupa, Tahun Baru Cina ni mula 18 hari bulan ada di antara kesalahan lalu lintas yang tidak boleh bawa bincang ya. Terus kita pergi ke mahkamah pada anda yang langgar lampu merah, yang melanggar zon hal laju. Ini semua kena pantau ya sehingga akhir Chinese New Year nanti. Dan pastinya juga kemeriahan ini kita nak bawa
bawakanlah nanti di Malaysia hari ini pun tak kurang hebatnya. Betul. Kita sama-sama nak meraihkan Tahun Baharu Cina, tapi kali ini suasananya berbeza. Ya, bukan di studio. Kita akan berada secara langsung di Jenjarum, dari Jenjarum ya. Tak salah saya, Cik Puan Dayang Bahkar kita akan menyambut Tahun Baru Cina bersama penonton-penonton sekalian pada hari ini. Banyak sebenarnya topik yang kita nak bawakan dari sudut signifikasi Tahun Arnab pada Tahun Baru Cina kali ini. Cerita tentang makan besar, bagaimana kemeriahan sambutan mereka, semuanya anda kena nantikan bersama kami. Pantas dan cerdik seperti Arnab, tapi untuk siaran kita pada esok hari ini kita akan membawakan topik soal wang kredit komuniti. Kredit komuniti merupakan antara cara kajian kesejahteraan ekonomi komuniti dengan mengkaji tabiat perbelanjaan kredit isi rumah. Macam mana anda belanja? Itulah dia ciri-ciri kredit komuniti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.